Assalamualaikum. Sihat? Saya Ustaz. Dah makan nasi, dah makan sarapan. Ustaz dengar ada bunyi badminton tadi. Eka dah makan? Semua dah makan ke? Naura dah makan? Waalaikumsalam Ifan. Dah. Makan apa tadi? Makan apa pagi ni? Roti saja. Roti saja. Makan sikit je. Ada yang puasa tak hari ni? Ustaz tak puasa dah. Ustaz tak puasa apa Ustaz ni? Baru makan tempe. Oh, makan tempe Tempe. Sedap tempe? Ustaz tak makan? Sedap Ustaz. Oh, tempe goreng ke? Tempe apa tu? Ya, tu kawan-kawan kita sekejap. Okey. Mana nak pergi ambil air ke apa? Pergilah ambil air. Ambil air ke, nak makan apa ke. Ifan, awak kat mana tu Ifan? Kat rumah. Ya, tak duduk kat meja makan. Kat mana tu, bilik tunggu kawan-kawan kita ni. Mana kawan-kawan kita ni? Kita tunggu lagi 2 minit lah Lagi 2 minit macam tu, kita jalan. Tunggu 2 minit macam tu, okey. Allahumma salli ala Muhammad. Apa ni? Siapa baru masuk ni? Rais. Rais baru masuk. Qayyim baru masuk. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, siapa yang ada ni? Okey, sementara tu kawan-kawan. Okey, jangan lupa keluarkan buku latihan akhlak. Okay, hari ni kita nak buat latihan sikit. Buku latihan akhlak. Mana buku latihan akhlak ni? Warna kuning ni. Itu duit siling. Ustaz tak suruh duit siling. Aduh, duit siling pula dia tunjuk. Okey, buku latihan. Kalau boleh ada buku latihan, kita buat latihan sikit hari ni. Sementara tu kawan-kawan kita ni, boleh ambil buku latihan, keluarkan buku teks. Okey. Semalam kita dah belajar kat situ dah. Okey. Semalam kita buat muka surat 21. Lagi awak tak buat lagi, tak sempat buat. Okey. Kaisar sihat, Kaisar? Sihat. Okey, dah makan Ayah saya tak kasih makan sambil kelas. Okey ya ke? Okey, tak apa. Okey. Okey, tak apa. Okey, kita seminit lagi. Seminit lagi, kemudian kita akan teruskan. Seminit lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi kelas apa tadi? Rafi, tadi sebelum Ustaz tadi kelas apa? Islah. Siapa ajar? Syazmi. Teacher? Syazmi. Teacher apa? Hasbi. Hasbi. Islah dah belajar tajuk apa dah sekarang? Tadi macam ada buat apa? PCHI, apa penilaian cara hidup Islam? Akil Akram, sihat? Alhamdulillah. Akil dah makan, Akil? Akil Akram dah makan? Abang dah makan? Makan satu dodol saya. Dah makan dah. Akil, Alhamdulillah. Tak dengar lah, suara awak tak dengar lah, Akil? Tak dengar? Okey. Okey, Takif dah masuk, Mia dah masuk. Okey. Okey. Hello, okey, baru dengar. Okey. Anak-anak muda Ustaz. Ya. Okey. Arisa dia belum masuk. Okey, kita akan mulakan kelas kita Okey, kita mulakan kelas kita. Ya, dengar. Ya, dengar. Okey. Anak-anak muda Ustaz, kita mulakan kelas kita dengan istighfar dulu Kita istighfar. Moga-moga
Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Moga-moga Allah Ta'ala pemudahkan dan bersihkan hati kita sebab kita nak belajar kan. Okey. Okey, istighfar, kita istighfar 5 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Okey dah. Okey. Okey. Aduh. Okey, kita bacakan doa, kemudian baca surah Al-Fatihah dan selawat Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rashid, ya Fattah, ya Alim, iftah qulubana ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu serta kebijaksanaan-Mu agar dapat kami menjadi khalifah-Mu di dunia ini. Amin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Anak-anak murid Ustaz, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Okey, anak-anak murid Ustaz, Ustaz harapkan awak semua dalam keadaan yang sihat. Ada yang sakit ke? Takif sihat Takif? Ya, alhamdulillah. Yang penting Ustaz, Ustaz doakan awak semua sihat dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang baik. Anak-anak murid Ustaz, seperti biasa, sebelum kita mulakan kelas, Ustaz nak ajak kita sama-sama, bukan awak je, sekali dengan Ustaz, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan Allah Taala dah bagi kita macam-macam. Allah Taala semalam kita dah bincang, ada kata Ustaz, Allah Taala bagi saya keluarga yang besar, bagi saya katil. Itu adalah semua adalah rezeki-rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Dan salah satu rezeki yang Ustaz dapat adalah, alhamdulillah hari ini Ustaz berkesempatan ataupun Ustaz boleh lagi bernafas untuk melihat muka awak. Walaupun ada yang tak buka kamera, tapi tak apa, sekurang-kurangnya Ustaz nampak ada muka Amira, ada muka Takif, ada muka Hafiz. Yang lain Ustaz tak nampak muka dia. Yang mana Ustaz nampak tu alhamdulillah. Muka Koim ada Ustaz nampak. Ustaz pun tak tahu berapa lama lagi Ustaz hidup atas muka bumi ni. Tetapi Ustaz doakan supaya anak-anak murid yang berada depan Ustaz semuanya akan menjadi anak yang soleh, semuanya akan menjadi anak-anak yang sentiasa berakhlak dengan akhlak yang baik. Waalaikumsalam Mira Sofia. Okey, anak-anak murid Ustaz. Sebelum itu, Ustaz ingat hari ni Ustaz nak bercerita sikit lah. Boleh Ustaz cerita sikit? Sebelum kita teruskan kelas kita. Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey. Tadi Ustaz ada masuk dalam kelas 6 hakim. Ustaz ada cerita kepada kelas 6 hakim berkaitan dengan kasih sayang Allah kepada kita.
Anak-anak murid Ustaz. Ustaz, saya ni nakal lah. Allah sayang tak? Allah sayang. Ustaz, saya ni solat pun tidak, apa pun tidak. Allah sayang ke kat saya? Allah sayang. Tapi kalau kita dengar cakap Allah, Allah lagi sayang kepada kita. Ini saya nak cerita satu sirah kepada awak. Boleh Okay, sebelum kita masuk kelas kita. Anak-anak murid Ustaz, dalam dunia ni lah daripada dulu sampai sekarang, siapa manusia yang awak rasa paling jahat sekali? Manusia? Siapa manusia yang awak rasa paling jahat sekali daripada dulu sampai sekarang? Siapa yang ada mikrofon? Buka lah mikrofon. Tulis-tulis ni saya tak nak baca. Ya, siapa? Syaitan. Syaitan bukan manusia sayang. Syaitan bukan manusia. Ini manusia. Pencuri, Ustaz. Pencuri tak jahat lagi. Ada yang lagi jahat lagi. Okay, anak-anak murid Ustaz, salah satu Fi apa ni? Abu Lahab. Fi Fikri. Tak pasal Ustaz Fikri yang jahat. Anak-anak murid Ustaz, salah satu manusia yang paling jahat dalam dunia ni yang pernah hidup iaitu adalah Fir'aun. Anak-anak murid Ustaz, siapa boleh bagi tahu kat Ustaz? Apa yang membuatkan Fir'aun ni jadi jahat? Siapa boleh bagi tahu kat Ustaz? Anak dia, Ustaz. Anak dia, apa yang anak dia? Anak dia suka disembah Tuhan. Siapa boleh? Okey, bagus Qayyim. Qayyim bagi tahu salah satu kejahatan Fir'aun, dia mengaku kata dia ni Tuhan. Bagus. Lagi, apa lagi yang awak tahu kata Fir'aun ni jahat? Bagus Hafiz, dia bunuh orang. Fir'aun ni dia bunuh orang. Siapa yang tak sembah dia, Fir'aun bunuh je orang. Lagi, apa lagi jahatnya Fir'aun ni? Cakap ke Ustaz. Sombong. Bagus. Ustaz dengar suara Rais tadi betul. Fir'aun ni sombong. Fir'aun ni sangat-sangat sombong. Dia mengaku dialah yang buat segala-galanya. Bagus. Apa lagi? Apa lagi yang nak kata jahatnya Fir'aun ni? Bagi tahu. Rasan kaya. Makan saya. Kuasa Allah. Rasan kaya. Bagus. Ustaz dengar suara siapa tadi tu? Macam suara musyrik. Dia nak melawan kuasa Allah. Dia menidakkan Allah. Betul? Ada satu lagi yang awak tak sebut. Ustaz pernah cerita kepada awak. Ustaz pernah cerita. Anak-anak murid Ustaz, Fir'aun ni Seksa orang. sikit lagi. Dia seksa siapa? Bukan setakat orang. Dia seksa siapa? Kita. Masih haiwan. Anak-anak murid Ustaz, nak kata jahat tak jahat Fir'aun ni, dia sampai sanggup untuk seksa isteri dia sendiri. Fir'aun ni, dia bunuh isteri dia sendiri. Awak boleh bayang tak mak ayah awak bunuh mak awak? Bunuh mak awak. Ustaz, jahat Ustaz. Dan Fir'aun ni, dia sanggup bunuh isteri dia sendiri. Tetapi anak-anak murid Ustaz, Ustaz nak bagi tahu ke awak. Sebenarnya Allah pun, walaupun Fir'aun buat macam tu, tapi Allah ada juga sifat kasih sayang kepada Fir'aun ni. Ustaz, Fir'aun buat jahat-jahat, Allah sayang ke? Cuba bagi tahu dekat Ustaz satu bukti yang Allah sayang. Allah ada juga rasa sayang kepada Fir'aun ni. Siapa boleh bagi tahu apa bukti dia? Allah bagi kekayaan kat dia. Okey, Allah bagi kekayaan, boleh jadi istidraj. Okey, bagus. Allah Apa bagi lagi? dia jadi king. Allah angkat dia jadi king. Okey, Allah Ar-Rahman. Okay, kita dah belajar Asmaul Husna kan. Tapi ada satu lagi bukti yang menunjukkan Allah ni sayang kepada dia. Allah sayang dia sebab Dia beri peluang pada isteri ya. Allah hantar Nabi Musa. Siapa cakap tadi tu? Siapa cakap tadi tu? Dia bagi peluang pada isteri dia. Anak-anak murid Ustaz. Ya, salah satu bukti bahawa Allah ni sayang juga dekat Fir'aun ni, Allah hantar kepada Fir'aun ini 2 orang Nabi. Bukan 1, 2 Allah hantar Nabi untuk Harun pergi tegur dengan dia. Nabi Musa. Yang pertama Nabi Harun dengan Nabi Musa. Ya, Harun. Nabi Musa. Mula-mula Allah hantar Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa Nabi Lut, berdoa. Kemudian Allah hantar Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Wahai Allah, hantarlah satu pembantu aku." Ya, bagus. Harun. Nabi Harun. Nabi Harun. Kemudian satunya adalah Nabi Harun alaihi salam.
So Allah hantar, punyalah Allah ni nak Fir'aun ni berubah. Katakan kalau Allah tak sayang kepada Fir'aun. Katakan Allah tak sayang kepada Fir'aun. Biarlah Fir'aun tu dia nak buat jahat, nanti Allah akan hukum dia. Tapi Allah ni, dia punya sayang kepada hamba-hamba dia. Allah hantar kepada Fir'aun 2 orang Nabi. Pertama Nabi Musa AS. Kedua Allah hantar Nabi Harun. Anak-anak murid Ustaz, ini adalah bukti Allah sayang. Kenapa? Allah hantarkan seseorang, Allah hantarkan Nabi untuk pergi tegur. Wahai Fir'aun, apa yang kamu buat ni salah. Kalau Allah tak sayang dekat Fir'aun, dah lama Allah bunuh Fir'aun tu. Allah bunuh. Allah boleh bunuh, Allah boleh matikan Fir'aun bila-bila masa. Tapi Allah nak tunjuk, Allah punya sayang, Allah hantarkan Nabi Musa dan Nabi Harun pergi tegur, pergi cakap elok-elok. Dan Allah perintahkan, dengar betul-betul. Allah perintahkan dalam Al-Quran, faqula lahu qawlan layyinan. Dengar betul-betul. Allah kata kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, pergi jumpa kepada Fir'aun, cakap baik-baik. Ustaz ulang sekali lagi. Nak kata Allah ni punyalah sayang sangat kepada manusia ni. Allah yang cipta kita. Allah bagi tahu dekat Nabi Musa dengan Nabi Harun. Faqula lahu, bila pergi dekat dia, qawlan layyinan. Cakap baik-baik dengan Fir'aun. Kelas, secara logiknya, Fir'aun ni dia mengaku Tuhan. Dia bunuh orang. Dia seksa isteri dia sendiri. Tapi Allah masih hantar Nabi Musa dengan Nabi Harun. Bukan setakat Allah hantar Nabi Musa dengan Nabi Harun. Allah pesan lagi. Pergi dekat Fir'aun, cakap baik-baik. Cakap lembut-lembut dengan dia. Nampak anak-anak murid? Itu adalah satu bukti Allah sayang kepada hamba-hamba dia. Awak bayangkan. Kalaulah Allah pun sayang Fir'aun sampai Allah hantar 2 orang Nabi untuk tegur dia, awak agak-agak Allah sayang tak kita? Awak agak-agak Allah sayang tak kita? Kau saya macam ni, maksudnya yes. Ya, maksudnya ya anak-anak murid Ustaz. Awak ni jahat sangat ke sampai mengaku Tuhan? Tak ada anak-anak murid Ustaz. Awak ni nakal saja, tak jahat. Katakan Rais main dalam kelas, Haikal main dalam kelas. Itu nakal, bukan jahat. Kalau Fir'aun yang jahat pun Allah sayang, apatah lagi kita ni yang sentiasa solat, mesti Allah akan sayang kita. So macam mana Allah nak sayang kita? Apa bukti dia? Allah hantarkan awak, Allah hantarkan kepada Ustaz. Apa bukti Allah hantar kepada Allah sayang Ustaz? Kejap Qayyim Ustaz nak bagi tahu awak satu benda. Apa bukti Allah sayang kepada Ustaz? Allah hantarkan kepada Ustaz anak-anak murid yang baik, yang sentiasa tegur Ustaz. Contoh sebelum ni dalam kalangan awak ada tegur. Ustaz, kenapa Ustaz buat macam tu? Nampak? Bila awak tegur Ustaz, Ustaz tahu bahawa Allah sayang Ustaz. So Allah hantarkan kepada awak guru-guru, kawan-kawan dan juga sekeliling yang baik. Bila awak buat salah, orang lain akan tegur awak. Itu adalah bukti Allah sayang kepada kita. Hafiz, solat, sayang. Amira Sofia, duduk betul-betul. Dengar cakap ayah dan ibu. Nampak? Maksudnya bila ada orang sentiasa mengingatkan kita, bermaksud Allah ni sayang kepada kita. Nampak anak-anak murid Ustaz? So above all, semalam ada orang kata kepada Ustaz, saya bersyukur Ustaz sebab saya dapat kawan-kawan yang baik. Nampak? So above all, bila kita ingat Allah ni sayang kepada kita, kita tahu kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Itu Fir'aun. Okey, sampai situ. Ada soalan nak tanya? Okey, Qayyim ada soalan, silakan Qayyim. Qayyim? Saya nak tanya Ustaz. Silakan. Ada ke yang manusia yang Tuhan tak sayang langsung? Apa? Ada ke? Ada ke apa? Tak dengar? Ada Ustaz, ada. Soalan apa tadi? Ustaz tak dengar soalan awak. Ada ke manusia yang Tuhan tak sayang langsung? Setakat yang Ustaz tahu tak ada. Semua Allah sayang. Melainkan bila dah kita kerap kali, bila kita dah selalu sangat tak dengar cakap Allah, Allah akan marah kita.
Tapi dalam marah Allah tu, Allah sayang kita. Macam mana tu Ustaz? Allah ni dalam dia marah kita, katakan takif. Takif ni dia lawan cakap mak dia. Mak Allah marah takif. Tapi dalam masa yang sama Allah nak tegur takif ni. Pak, Allah bagi takif demam. Sebab apa? Allah sayang lagi takif. Allah nak takif berubah. Kalau Allah dah marah, Allah matikan terus takif, habis awak. Tapi Allah ni dia masih lagi bagi peluang kepada kita untuk kita bertaubat, untuk kita berubah. Okey dah habis. Ya Qayyim, silakan. Qayyim? Tak ada dah Ustaz. Tak ada dah. Okey. Okey dah, tak ada dah. Okey. So, pengajaran pertama, Ustaz nak tanamkan dalam diri awak, Allah sayang kita. Apa pun yang Allah sayang kita. Tapi bila Allah sayang kita, kita pun kenalah sayang Allah. Macam mana kita nak sayang Allah? Kita kena banyakkan buat kebaikan untuk balas balik kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang kita sambung pelajaran kita. Iaitu semalam kita belajar apa? Malam kita belajar satu sifat yang senang nak cakap tapi susah nak buat. Ustaz terangkan juga dekat nama Rashid tadi. Tapi Ustaz nak terangkan juga kepada awak. Anak-anak murid Ustaz, dengar baik-baik. Okey, dengar baik-baik. Anak-anak murid Ustaz, dengar baik-baik. Okey, tengok sini. Ini adalah manusia. Ini adalah manusia. Saya manusia. Siapa sini bukan manusia? Tak ada anak murid Ustaz. Semua manusia. Ustaz, saya minion Ustaz. Bukan, awak bukan minion. Ustaz, saya ikan Ustaz. Tak ada, awak semua. Anak-anak murid Ustaz, dalam hidup manusia, dengar betul-betul, dalam hidup manusia, kita akan ada dua sahaja perasaan. Kita akan terima dua sahaja perkara. Pertama, kita akan terima benda yang kita gembira. Ustaz ulang sekali lagi. Dalam hidup kita, pertama sekali kita akan rasa satu perasaan yang gembira. Kita rasa suka, kita rasa seronok, kita rasa benda yang kita nak rasa. Tapi anak-anak murid Ustaz, sampai satu tahap Allah bukan saja bagi kita rasa gembira, Allah pun bagi kita Allah bagi kita rasa sedih. Ataupun bak kata akhir, benda yang kita tak suka, benda yang akan membuatkan kita marah. Okay, dengar. Ini Ustaz terangkan kepada awak. Pertama, Allah bagi kita rasa gembira dan dalam masa yang sama Allah bagi kita rasa sedih. Ustaz, mana aci kita je rasa sedih? No, anak-anak murid Ustaz. Nabi pun ada rasa sedih. Siapa boleh terangkan kat Ustaz? Dulu Ustaz pernah ajar kepada awak, ada 1 tahun dinamakan tahun kesedihan. Tahun yang Nabi berasa sangat sedih sekali. Siapa tahu apa yang jadi tahun tu? Isteri dan Pak Nabi Cik Muhammad meninggal. Nabi Muhammad meninggal? Dia punya isteri dengan makcik dah meninggal. Isteri dan pakcik Nabi meninggal. Siapa boleh bagi tahu kat Ustaz apa nama isteri Nabi? Siti Khadijah. Siti Khadijah. Siapa nama pakcik Nabi yang meninggal? Abu Talib. Abu Talib. So kita tahu. So maksudnya Nabi pun dia ada rasa perasaan sedih. Sebab itu sifat harus bagi Rasul. Dia dah ada rasa perasaan sifat-sifat manusia juga. Sekarang, boleh tak siapa-siapa bagi contoh kepada Ustaz? Apa contoh Nabi rasa gembira? Dapat balik Mekah hari tu. Bagus, Nabi dapat balik ke Mekah. Bagus, Hafiz ingat lagi cerita tu. Lagi, apa lagi contoh Nabi berasa gembira? Dia dapat pergi Isra Mi'raj. Bagus, Nabi pergi Isra dan Mi'raj. Bagus. Itu point. Lagi? Apa lagi? Dapat menunaikan umrah. Nabi dapat menunaikan umrah. Bagus, anak-anak murid Ustaz. Maksudnya awak boleh relate. Okay, ingat bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap Okay, kelas. Okay, so manusia ni dia akan diuji dengan gembira dan manusia ni dia akan diuji dengan sedih. Tapi anak-anak murid Ustaz, Ustaz nak maklumkan kepada awak. Dengar baik-baik. Kelas, bila Allah Ta'ala uji kita dengan perkara yang kita gembira. Ustaz lag Ustaz lag Ustaz lag ke?
Okey. Orang cakap soalan. Okey. Kelas, bila kita sedih, Allah akan uji kita dengan dua perkara. Bila Allah Ta'ala bagi satu perkara yang kita tak suka, Allah nak uji kita dengan dua perkara. Pertama, Allah nak uji kita. Kesabaran. Bagus. Allah nak uji kita sabar dulu. Kita nak sabar ke tidak? Bagus. Siapa cakap tadi tu? Saya. Yang kedua, Allah nak uji sama ada kita redha ataupun tidak. Ini kita dah belajar. Kita dah belajar sabar. Kita dah belajar redha, awak akan ajar tahun depan. So bila kita jumpa dengan sedih ni, Allah nak tengok, awak ni yang ni nampak nak sabar ke tidak? Allah akan uji kesabaran kita. Yang kedua, Allah nak uji sama ada kita redha tak dengan ketentuan Allah. Anak-anak murid Ustaz, dengar baik-baik. Kita akan mudah ingat Allah bila kita dalam keadaan sedih. Ustaz pernah cerita tak dekat awak satu cerita? Dulu pada tahun 2010, dah lahir belum? Awak dah lahir belum? Dah, awak lahir 2009. Awak tadi je berapa? Saya lahir Disember. Pada tahun 2010, Ustaz tingkatan 5. Satu hari anak-anak murid Ustaz naik ke KTM. Ustaz naik, tahu KTM macam kereta api tu. Ustaz naik kereta api. Ini Ustaz nak tunjuk macam mana bila kita berasa susah, kita akan mudah ingat Allah. Satu hari Ustaz naik dalam KTM tu, dalam KTM tu ramai sangat orang. Dalam KTM tu penuh sangat orang, rapat-rapat semua. Okey, kemudian depan Ustaz berdirinya ada beberapa orang wanita. Depan Ustaz ni ada beberapa orang perempuan. Berapa orang? Dalam 3 ke 4 orang perempuan. Yang mana depan Ustaz tu, diorang berperempuan yang tidak menutup aurat. Pakaian diorang adalah pakaian yang macam ketat, macam tak senonoh pakaian diorang. Depan Ustaz dengan diorang tak pakai tudung, dengan pakaian yang terbuka. So maksudnya macam diorang pakai pakaian yang tak elok lah. Tapi anak-anak murid Ustaz, ditakdirkan Allah. Dengar baik-baik, ditakdirkan Allah. Allah uji kami waktu tu. Tiba-tiba kereta api kami aircon rosak. Allahu Akbar. Aircon rosak dengan ramai lagi, itu semua akan membuatkan keadaan menjadi semakin panas. Kemudian tiba-tiba terkeluar daripada mulut beberapa orang perempuan ni. Salah seorang daripada perempuan ni terkeluar satu perkataan. Siapa boleh bagi tahu kat Ustaz apa yang diorang cakap waktu tu? Waktu tu diorang tengah tak suka ni, diorang tengah panas ni. Apa yang diorang cakap waktu tu? Siapa boleh beritahu kat Ustaz? Syukur je lah. Dah, sikit lagi. Redha je lah. Awak tahu tak apa yang diorang cakap? Ustaz dengar dengan telinga Ustaz sendiri. Sikit lagi. Awak tahu dia kata apa? Ya Allah, panasnya. Nampak? Dia sebut nama Allah. Nampak? Bila kita susah, kita akan, ya Allah, kenapa jadi macam ni ya Allah? Kita akan mudah untuk ingat Allah. Nampak? So, Allah nak uji waktu tu. Nak sabar ke tidak? Tapi, itu yang Ustaz nak bagi tahu. Bila kita sedih je, bila kita rasa susah, kita akan mudah ingat Allah. Aduh, ya Allah, panas. Ustaz dengar dia kata apa? Allah, panasnya, ya Allah. Dia ingat. Macam tu juga dengan mak kita. Kalau mak-mak kita marah, ya Allah, kenapa buat macam tu? Nampak? Mak kita akan mula sebut nama Allah. Astaghfirullahalazim. Kenapa Haikal? Kenapa buat macam tu? Qayyim, ya Allah Qayyim. Kenapa buat mamak? Nampak? Bila marah mulalah mak kita, ayah kita sebut nama Allah. Sebab apa? Bila kita sedih, bila kita akan dapat satu berita yang tak gembira, bila kita berasa susah, kita akan mudah ingat Allah. Tapi anak-anak murid Ustaz, dia ada tapi dia. Sebab tu Ustaz kata apa? Tajuk yang kita belajar semalam ni tajuk yang sangat susah. Kenapa? Kita nak ingat Allah pada keadaan kita gembira. Berapa orang yang bila kita gembira, kita akan ingat Allah? Tak. Jarang sangat bila kita gembira, kita ingat Allah. Dapat KFC. Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah. Jarang anak-anak beli. Dapat KFC. Cantik dapat KFC. Perak-perak makan. Doa entah ke mana, basuh tangan entah ke mana.
Sebab itu anak-anak murid Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ada tak orang dapat KFC? Astaghfirullahalazim, ya Allah. Kenapa dapat KFC? Tak ada. Tak ada anak murid Ustaz. Sebab bila kita gembira, kita dah terlupa dah. Kita dah lupa dah siapa yang bagi kita gembira. Sebab itu, hari ni kita nak belajar satu sifat, kita akan sambung satu sifat yang kita susah nak buat. Sebab sifat ni Allah akan uji bila kita dalam keadaan seronok. Seronoknya. Tiba-tiba kita ingat Allah. Alhamdulillah ya Allah. Itu maksudnya kita dah mendapat pahala yang sangat banyak. Saya ingat kadang-kadang lupa. Betul. Tapi anak-anak murid Ustaz, bila kita gembira, contoh macam sekarang, Ustaz gembira, Ustaz dapat anak-anak murid yang baik, anak-anak murid yang sentiasa memberikan sokongan. Ustaz rasa, alhamdulillah ya Allah, anak-anak murid semua baik-baik. So Ustaz pun rasa bersyukur. Alhamdulillah. Tapi tiba-tiba Allah uji Ustaz dengan perasaan sedih. Mungkin boleh jadi sabar, mungkin Allah nak uji Ustaz dengan redha. Tetapi above all, atas sekali peringkat yang paling tinggi sekali, kita diuji dengan kita bersyukur atas kesedihan kita. Ustaz, macam mana nak bersyukur atas kesedihan? Siapa yang boleh bersyukur atas kesedihan, itu adalah nikmat yang paling, antara nikmat yang tinggi. Kenapa? Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya demam ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, saya demam. Macam mana tu? Ya Allah, saya dapat COVID. Terima kasih ya Allah, saya dapat COVID. Mana? Tapi kita nak tunjuk dekat situ apa saja yang Allah bagi dekat kita, itu semua Allah nak uji dan Allah nak bagi kita pahala. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, walaupun engkau bagi COVID, terima kasih sebab nak bagi saya rasa syukur. Terima kasih sebab nak bagi pahala kepada saya. Terima kasih ya Allah. Tengok, siapa yang boleh bersyukur atas kesedihan, atas kesusahan, itu adalah tingkat yang paling tinggi. Kenapa? Bukan senang nak bersyukur atas kesusahan. Ustaz, saya punya PS4 rosak. Terima kasih ya Allah bagi PS4 saya rosak. Terima kasih ya Allah. Mungkin kalau saya main PS4, mungkin saya solat lambat. Terima kasih ya Allah sebab tegur saya. So hari ni kita nak sambung pelajaran syukur. Ya Allah, bersyukur ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Sentiasa mulut tu puji ya Allah. Okey dah. Sampai situ kita sambung balik pelajaran kita. Pelajaran ni bukan setakat awak, Ustaz pun nak belajar sekali. Okey, kita ulang sikit. Siapa boleh terangkan kepada Ustaz apa maksud syukur? Siapa boleh terang kepada Ustaz apa maksud syukur? Syukur ialah memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghargai. Menghargai apa tu? Okey. Ustaz, suara Ustaz perlahan sikit. Suara Ustaz kuat sangat ke? Ustaz, volume awak tu slowkan sikit. Cuba awak slowkan volume awak. Ustaz. Okey, Ustaz nak cakap slow takut ni. Okey. Bolehlah memuji Allah dengan dan menghargai nikmat. Ya, anak-anak murid Ustaz. Okey. Okey, dengar baik-baik. So, dekat sini apa dia? Kita puji Allah. Apa saja yang Allah bagi. Semalam kita dah listkan nikmat-nikmat Allah bagi kan. Apa saja yang Allah puji, Allah bagi kepada kita. Kalau sikit, Ustaz, saya nak RM10, Allah bagi saya 10 sen. Cakap apa? Alhamdulillah ya Allah. Cakap je, puji Allah. Ustaz, saya tak dapat ni lah Ustaz. Tak apa. Alhamdulillah. Kejap lagi Ustaz nak cerita kat awak satu sirah lagi, tapi kita baca dulu dalil. Semalam pun kita dah belajar washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu menyembahnya. Okey. Now, hari ni kita nak tengok ciri-ciri orang yang bersyukur. Okey, Ustaz nak, siapa nak baca ni? Yang pertama ni Ustaz nak minta Rais baca. Okey, yang kedua Ustaz nak Naurah baca. Yang seterusnya Ustaz nak Danish Mursyid. Semalam Danish Mursyid dah baca Jawi, dah baiklah. Danish. Kemudian Ustaz nak Kohim baca.
Qayyim baca. Dan yang last kali Ustaz nak siapa lagi? Siapa lagi? Okey, Taki nak kita nak. Okey, boleh Taki, boleh. Okey, yang seterusnya Akil nak baca juga. Okey, Akil Ustaz bagi Akil baca. Mama Akil baca. Okey. Rais, baca Rais yang pertama, apa ciri-ciri? Macam mana kita nak tahu kata kita ni orang yang bersyukur? Nampak anak-anak murid Ustaz? Sekarang Ustaz nak ajar kepada awak, macam mana kita nak tahu kata kita ni orang yang bersyukur ataupun tidak? Silakan Rais. Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus. Kita taat kepada Allah. Ingat anak-anak murid Ustaz? Bila kita taat, Ustaz, saya solat tak pernah tinggal. Okey, maksudnya awak adalah orang yang bersyukur. Ustaz, saya sentiasa puasa, saya tak pernah lawan cakap mak saya sentiasa ikut cakap mak dengan ayah saya ikut apa yang Allah kata. Bagus, awak adalah orang yang bersyukur. Okey, bagus, taat kepada Allah. Okey, seterusnya, Naura, silakan Naura. Okey, Naura silakan. Sujud syukur. Ini Ustaz nak tunjuk kepada awak sujud syukur. Ustaz, sujud syukur ni macam mana? Kejap lagi Ustaz terang, sekejap lagi Ustaz ajar awak macam mana kita nak sujud syukur. Maksudnya sujud syukur ni dapat sesuatu terus sujud. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kita sujud. Pernah tak? Okey, siapa yang tengok bola? Pernah tak tengah-tengah main bola dia celebrate dengan sujud? Pernah. Muhammad Salah. Benar. Muhammad Salah. Ya, lepas habis tu semua salah sujud. Itu namanya sujud syukur. Sebab dia bersyukur sebab dia dapat skor gol. Okey, bagus. Kejap nanti kalau sempat Ustaz ajar. Kalau sempat Ustaz ajar sujud syukur ni macam mana. Okey. Seterusnya Danish Musyid. Silakan Danish. Danish dah boleh bahasa Jawi dah tu. Silakan Danish. Hai, Danish tak ada? Oh, Danish tak ada. Ahmad Adam boleh baca tak? Ahmad Adam nombor 3. Sabar. Nak baca. Okey, sabar. Ahmad Adam boleh tak baca nombor 3? Ahmad Adam? Okay, Ahmad Adam mungkin mikrofon rosak. Okey, Amira Sofia tolong baca nombor 3. Tak ada pula. Amira? Rajin beribadah. Amira pun tak ada juga. Aduh. Amira ada tak tu? Ada. Tak ada juga. Tadi Amira minta, Amira tak ada. Okey, patutlah. Okey. Now, okey, terima kasih Hafi, rajin beribadah. Okey, rajin beribadah. Ingatlah tanda-tanda kalau kita orang yang bersyukur. Ini solat pun tidak, adalah solat tidak, tak bersedekah lagi. Itu bukanlah ciri-ciri orang yang bersyukur. Okey. Qayyim, silakan Qayyim. Kita nak tengok. Okey, habis sampai nombor 5, kita rehat dulu. Okey, Qayyim, silakan Qayyim. Rajin. Mana rajin? Rajin, sorry. Qayyim, nombor 4. Menajil. Terima kasih Mama Aki. Meniji. Ji. Mengejar. Okey. Mengejar. Sabar Fi. Hai. Okey. Hai laro. La. Wahai. Mengejar wahai. Larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, menjauhi larangan. Menjauhi larangan. Okey. Larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjauhi larangan Allah. Okey, ingat. Apa maksud dia menjauhi larangan? Apa saja yang Allah tak bagi, jangan buat. Allah tak bagi kita tengok benda bukan-bukan, jangan buat. Allah tak bagi kita kedekut, jangan buat. Allah tak bagi kita lawan cakap mak dengan ayah kita, jangan buat. Ustaz, saya sentiasa ikut cakap Allah. Apa yang Allah Ta'ala tak bagi, saya tak buat. Bagus, awak orang yang bersyukur. Okay, last.
Muhammad Akil, silakan Muhammad Akil. Sebelum kita nak rehat 5 minit. Silakan Muhammad Akil. Muhammad Akil, okay, silakan Muhammad Akil. Itu dengan ketaatan Redo dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Okey, apa maksud dia? Okey, redo. Nampak redo? Tadi kita baru je belajar. Redo dengan ketentuan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya apa saja yang Allah bagi kepada kita, apa saja kita dapat ke, kita tak dapat ke, apa saja yang Allah bagi, saya syukuri Allah. Siapa yang redha atas kesusahan yang Allah bagi, itu maksudnya dia orang yang bersyukur. Okey, sampai situ ada soalan berkaitan ciri-ciri orang bersyukur? Tak ada. Okay, tak ada. Okey, kalau tak ada, Ustaz benarkan awak sekarang pukul 11.20. Tepat 11.20. 11.25 kita akan sambung kelas kita. Okey, sekarang awak boleh pergi berehat. Pergi berehat. Okey, pergi berehat. Tunjuk video. Nak tengok video. Okey, ada siapa-siapa nak share ke video? Kita nak tengok sementara kita rehat ni. Ada siapa-siapa nak share ke? Boleh juga kalau saya nak share. Tak ada. Boleh tak Ustaz share video? Ustaz nak share video. Boleh. Okey, Ustaz nak share video. Okey, sementara pergi berehat, pergi berehat. Ustaz pun nak berehat ni. Sambil-sambil tu kita tengok-tengoklah video apa yang ada kan. Ustaz nak tunjuk video apa kat awak Ustaz ni punya apa kepada awak Okey, Ustaz nak tunjuk video ni lah. Ustaz sukalah video ni. Kejap, Ustaz suka video ni. Kejap. Ustaz tak tahu kenapa tapi Ustaz paling suka lagu ni. Dengar tak? Dengar, nampak tak? Tak. Okay, tak. Ustaz minta maaf lah, mungkin awak dah banyak kali tengok. Tapi Ustaz rasa Ustaz nak berkongsi lah. Ustaz rasa seronok lah tengok video. Pergi rehat tahu. Ini saya saja je sementara nak berehat. Ustaz sukalah lagu ni, tak tahulah kenapa. Tak tahulah kenapa. Ustaz suka betul lagu ni. Mustahil. Gak mungkin. Macam tak percaya lah. Kita kena tanya Abu Bakar ni. Abu Bakar. Nabi Muhammad kata, Baginda dibawa oleh Jibril menaiki buruk dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, Palestina. dalam 1 malam saja. Biar betul. Yaitu benar jika itu kata-kata Rasulullah, maka aku percaya. Ada lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Kaya raya, berniaga berjaya, dengan segala hartanya ke jalan Allah. Berpenatlah demi Rasulullah, percaya dan membenarkan kata Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, membenarkan kata-kata, biarpun tiada siapa percaya. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, sahabat pengasih dan penyayang, ada ketika susah dan senang. Iaitu benar. Jika itu kata-kata Rasulullah, maka aku percaya. Ada lelaki yang paling dicintai
dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Terus berdakwah walaupun tidak mudah. Khalifah pertama pengganti Rasulullah. Kurangnya murtad yang tak bayar zakat. Kumpulkan Al-Quran penyelamat umat. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, dermawan paling pemurah, sedekah semua ke jalan Allah. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, pertahankan Islam sepenuh jiwa demi Rasulullah yang tercinta. Jika ditimbang imannya Abu Bakar dengan seluruh umat manusia, pasti berat lagi imannya, dijanjikan masuk syurga. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, membenarkan kata-kata, biarpun tiada siapa percaya. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, sahabat pengasih dan penyayang, ada ketika susah dan senang. Sayyidina Abu Bakar, sahabat sejati Rasulullah, hanya Allah mampu balas jasamu di akhirat. Sayyidina Abu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, saya tak tahu kenapa Ustaz suka betul dengan lagu ni. Okey. Okey, kita ada masa 15 minit lagi. Okay, 15 minit lagi. Ustaz rasa Ustaz tak nak sambung lagi. Ustaz tak nak sambung, kita buat latihan boleh? Kita buat latihan je dalam 15 minit ni. Okey, sekarang ni anak-anak murid Ustaz, awak buka buku latihan akhlak, tunjuk dekat Ustaz. Ini yang tak ada yang tak buka kamera Ustaz tahu ada tak? Tunjuk buku latihan akhlak masing-masing. Buku latihan akhlak, mana buku latihan akhlak? Amira, mana buku latihan akhlak Amira? Buku latihan akhlak. Okey, good. Buka muka surat 21. Okey, Ustaz nak awak siapkan muka surat 21 dan 22. Dua muka surat je. 15 minit ni dua muka surat je. Boleh tengok buku tak Ustaz? Boleh. Tak ada masalah. Ya, cari maklumat dalam buku. Okey. Okey, keluarkan. Okey, buat muka surat 21 dan 22. Boleh buat sekarang. Okey, boleh buat sekarang. Okey, boleh buat sekarang. Boleh tengok buku boleh tengok buku. 21 dan 22. Ustaz baru perasan Ustaz tak pakai spek tadi. Ustaz nak bincang ke? Buat dulu. Dah siap ke? Belum kan? Okey, buat dulu muka surat 21 dan 22. Buat muka surat. Boleh tengok buku. Keluarkan maklumat daripada buku. Ustaz dah ajar kan dekat mana tempat-tempat dia. Okay, keluarkan maklumat daripada buku. Tak adalah kat buku. Tak ada. Muka surat berapa tu? Muka surat dalam buku awak boleh tengok muka surat 29 dan 27 dan 28. 27 dan 28. Boleh tengok 27 dan 28. Okey, 27 dan 28. Ada soalan yang awak memang kena fikir. Yang awak boleh fikir je. Okey, 28. Okey, Ustaz bagi masa awak. Okey, buat je dulu. 11.35 kita akan mulakan bincang. Okey, 11.35 kita akan mulakan perbincangan. Okey, tapi sementara sambil-sambil awak buat apa? Sambil-sambil awak buat
Latihan, Ustaz nak pasang lah lagu-lagu nasihat sikit. Awak buat latihan. Awak buat latihan sambil-sambil tu Ustaz nak. Ustaz sukalah lagu ni. Okey. Okey, Allah Ta'ala. Okey. Okey. Sambil-sambil buat tau. Jangan pula tak buat. Sambil-sambil buat. Page berapa? Buat muka surat 21 dan 22. 21 dan 22. Sambil-sambil awak buat, Ustaz pasang ni lah. Sambil-sambil. Jangan tengok cerita sambil tak buat pula. Sambil-sambil buat. Okey. Ustaz suka lah lagu ni. Sebab itulah. Oh. Buat kerja pula. Jangan tengok cerita je. Sambil-sambil dengar. Buat. Jadi malam. Bila matahari terbenam, jadilah malam. Matahari terbenam pergi mana? Ish, Abang Umar ni. Matahari pergi tidurlah. Matahari tak tidur. Sambil-sambil buat Habis video ni kita bincang. Matahari tak pergi mana-mana. Tapi bumi kita... Apa? Page 22 ke? 21 dan 22. Dua muka surat. 21, 22. Kita yang berputar. Bumi berputar lawat arah jam. Siang bertukar menjadi malam. Bumi berputar sepanjang hari dan keliling matahari. Tengok ni. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Itulah kejadian siang malam. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Kejadian siang dan malam. Abang Omar, tengok tu. Ada bulan. Bukan bulan ada waktu malam je ke? Bulan mengelilingi bumi. Sepanjang bulan tak henti-henti. Pantulkan cahaya matahari di siang dan malam hari. Siang terang dengan cahaya matahari. Malam gelap, tenang dan sunyi. Siang kerja untuk cari rezeki. Malam tidur rehatkan diri. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Itulah kejadian siang malam. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Kejadian siang dan malam. Tengok ni, waktu siang bila bumi menghadap matahari. Dan malam bila bumi tak menghadap matahari. Betul tu. Inilah bulan yang kita nampak tadi. Bulan sentiasa pantulkan cahaya. Sebab tu kita boleh nampak bulan waktu siang. Pandainya. Pak Rin dah siap dah. Hanya Allah yang mencipta semua. Subhanallah, Maha Suci Allah yang Esa. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Okey, yang dah siap kejap Habis lagu ni kita terus bincang. Okey, bagus. Itulah kejadian siang malam. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Kejadian siang dan malam. Siang terang dengan cahaya matahari. Malam gelap, tenang dan sunyi. Siang kerja untuk cari rezeki. Malam tidur rehatkan diri. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Itulah kejadian siang malam. Pandang depan siang, pusing belakang malam. Kejadian siang dan malam.
Habis. Ustaz ni nak buat subhanahu wa ta'ala ni. Apa? Ustaz dah siap. Okey, bagus. Allah tulis Subhanahu wa taala tak payah tulis apa. Awak tulis Allah saja. Okey, dah siap. Okey, dah siap ya. Okey, ada masa lagi. Okey, bagus. Okey. Okey, siapa nak tolong jawab yang okey muka surat 21 nombor 1. Haikal tolong jawab nombor 1 Haikal. Kita dah siap. Haikal nombor 1 Haikal. Hilang. Pengertian syukur ialah memuji Allah dan menghargai nikmat yang dikurniakan. Bagus. Jawapan dia Jim. Pengertian syukur ialah memuji Allah dan menghargai nikmat yang dikurniakannya. Bagus. Nombor 2, Kaisah tolong jawab nombor 2 Kaisah. Kaisah nombor 2. Rais nombor 3 Okey, Kaisah nombor 2 silakan. Manakah antara berikut merupakan fadilat syukur? Ya. Mana jawapannya apa? Mana? Ya, Alif. Rezekinya bertambah. Okay, bagus Kaisah. Good. Okey. Okey, seterusnya Ustaz nak Rais. Nombor 3 Rais. Firman Allah Ta'ala. Waskuru nikmatullah. Pilih sifat yang berkaitan dengan ayat di atas. Alif. Okey, berkaitan dengan syukur. Okey, bagus. Okey, nombor 4. Siapa nak tolong jawab nombor 4 ni? Nombor 4 siapa nak jawab? Takif dah siap belum Takif? Masih tengah buat. Okey. Nombor 1 Jim nikmat. Okey. Okey, nombor 4. Siapa nak jawab ni nombor 4? Okey, kalau tak ada Ustaz patah balik kepada Koim. Koim dah siap belum? Koim? Oh. Dah muka surat berapa dah tu? Koim? 16. 26. Ya? 6. Okey. Nombor 4. Okey, nombor 4 Ustaz nak patah balik. Haikal tolong jawab nombor 4 Haikal. Ustaz nombor 3 apa Ustaz? Nombor 3 Alif, syukur. Okey, Haikal nombor 4 silakan Haikal. Manakah antara pernyataan di bawah menepati ciri-ciri orang berilmu dengan sifat syukur. Jawapan di atas. Okey, jawapan dia dal. Semua di atas. Menjauhi larangan Allah, sujud syukur, rajin beribadah, taat kepada perintah Allah. Semua yang ada. Okey, bagus. Nombor 5. Ustaz nak Kaisar boleh nombor 5? Manakah antara berikut ciri-ciri orang yang bersyukur? Jawapan dia? Jim, redha dengan ketentuan Allah. Okey, bagus. Jim, okey, betul. Okey, muka surat 22. Rais, silakan Rais. Ciri-ciri orang bersyukur nombor 2. Silakan Rais.
Sujud syukur. Okay, good. Kedua adalah sujud syukur. Okay, bagus. Seterusnya, siapa lagi yang dah siap? Tak ada dah yang siap. 3 orang je yang dah siap. Siap. Sudah siap. Okay, Naura dengan Mira Sofia dah siap. Okay, Naura nombor 3. Ciri-ciri orang bersyukur apa? Naura nombor 3. Nombor 4 Amira Sofia. Rajin Good, rajin beribadah. Bagus, nombor 3 rajin beribadah. Okay, good. Nombor 4 Amira Sofia. Menjauhi larangan Allah. Good, menjauhi larangan Allah. Terima kasih. Last but not least, nombor 5. Siapa nak jawab nombor 5? Tak ada? Okay. Nak jawab. Okay, silakan Amira. Nombor 5. Lima apa? Jawapan Redha dengan ketentuan Allah. Redha dengan ketentuan Allah. Okay, good. Kenapa Rafi? jawapan yang soalan bawah ni apa? Nombor berapa? Nombor 4 Dal, nombor 5 Jim. Okay. Okay, terima kasih semua. Sekarang dah pukul 11.40. Kita habis sampai sini. Terima kasih diucapkan kepada semua sekali atas partisipasi awak. Ustaz doakan supaya Allah Ta'ala lindung kita semua. InsyaAllah. Kita banyakkan rasa syukur kepada Allah. Okay. Okay, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis shawab. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.